Dalam tempoh 4 minit terakhir ini, saya hanya mahukan perhatian anda. Pertikaian mereka, bila mana kesemua entiti dikenakan cukai, mereka akan ada kecenderungan untuk menaikkan harga. Kami katakan tidak. GST merupakan sistem pencukaian agregat keuntungan. Maknanya apa? Bagi setiap harga yang dinaikkan, bagi setiap markup yang dikenakan hadirin sekalian, cukai yang dikenakan adalah lebih tinggi di dalam sistem GST ini hadirin sekalian. Disebabkan itu, pengilang dan pemborong akan menaikkan harga pada kadaran yang rendah, tidak terlalu tinggi. Kerana kalau mereka terus menaikkan harga dengan tinggi, ini akan dikenakan cukai yang lebih tinggi hadirin sekalian. Berbanding dengan sistem SST. SST merupakan sistem cukai tetap, bukan pada kiraan ganda. Meskipun SST ini dinaikkan harga, cukainya adalah pada kadaran yang sama, hanya 10% hadirin sekalian. Disebabkan itu, pengilang dan pemborong berani untuk menaikkan harga. Kerana mereka sedar, kalaupun mereka menaikkan harga, cukai yang dikenakan hanyalah 10%. Berbanding dengan sistem GST, kalau mereka naikkan harga sesuka hati, semakin tinggilah cukai yang dikenakan kepada mereka. Dan ini adalah sistem cukai agregat keuntungan. Ini yang gagal untuk difahami oleh mereka. Sebab itu, pernah atau tidak anda terdengar bagaimana GST ini akan menaikkan harga? Tidak. Mereka kata adanya spekulasi daripada seorang ahli. Kalau begitu, kami boleh saja tunjukkan anda 130 negara lagi yang lain yang sudah melaksanakan, tidak pun mengatakan perkara ini, tidak pun melakukan inflasi, tidak pun meningkatkan harga. Jadi, bagaimana GST berupaya meningkatkan harga? Tiada siapa yang tahu. Saya tidak tahu, anda tidak tahu, Tuhan saja yang tahu, hadirin sekalian. Kedua, bagaimanakah keadaan pengimbang di meja perwakilan kerajaan? Ini pertikaian mereka. Di awal perdebatan, saya telah katakan GST ini berperanan sebagai alat pengimbang. Tidak semestinya pengimbang ini untuk membuktikan ianya alat, ia perlu pada kadaran 50-50. Namun cukuplah sekadar apabila ia berupaya untuk mengurangkan jurang di antara kos sara hidup dan juga kuasa beli. Ini menjustifikasikan ianya adalah alat untuk mengimbangi kedua-dua perkara ini hadirin sekalian. Jadi saya kira pertikaian ini juga tidak wajar untuk kita terima. Ketiga, penghujahan mereka adalah bersifat generalisasi mudah. Hujah pertama, taraf hidup. Kata mereka rumah tetap naik, kereta tetap naik, hartanah tetap naik. Memang kami tidak nafikan kesemua perkara ini akan naik, kos sara hidup akan naik. Namun perlu kita bincangkan dalam keadaan dan kebimbangan ini, adakah kita berupaya untuk mengurangkan kuasa beli pengguna? Inilah yang gagal untuk ditunjukkan oleh mereka hadirin dan hadirat sekalian. Malah untuk pengetahuan hadirin semua, rumah dan tanah persendirian tidak akan dikenakan cukai GST, hanya dikenakan cukai hak milik atau cukai properti dengan izin yang dipertua. Jadi harganya juga akan turun hadirin sekalian. Kedua, tentang hujah implikasi buruk hadirin sekalian, kata mereka akan membawa kepada inflasi. Benarkah perkara ini? Negara pengasas GST New Zealand dan Australia tidak pernah ada bajet defisit hampir 30 tahun. Negara yang ada SST seperti Malaysia, bajet defisit baru-baru ini sahaja ada yang berhormat. Saya kira ini adalah pembuktian generalisasi mudah yang tidak wajar untuk kita terima. Di meja pembangkang, kami bimbangkan tentang kos sara hidup yang terlalu tinggi. Dalam masa yang sama, kuasa beli pengguna yang masih pada kadaran yang rendah. Kami sadarkan GST ini sebagai alat untuk meningkatkan kuasa beli, sekaligus menjadi pengimbang dalam kedua-dua perkara ini. Kami tunjukkan teori bagaimana ia berupaya untuk menjustifikasikan betapa sesungguhnya harga barang itu akan menurun. Dalam masa yang sama, kuasa beli ini akan meningkat. Inilah perbezaan antara kami di meja kerajaan dan pembangkang. Mereka pun tidak langsung tunjukkan proses bagaimana harga barang akan meningkat. Kami tunjukkan bagaimana proses harga barang akan menurun. Mereka membuat generasi muda, ada GST, ada inflasi. Perkara inikah yang wajar untuk kita terima dalam arena perdebatan? Saya harap tidak sama sekali. Assalamualaikum.